bendanya semata-mata untuk nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 207. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat tetamu Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan untuk sama-sama kita pada malam ini berada di rumah Allah ini, sama-sama mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan di antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama kita nak mendengar ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ini Allah Ta'ala nilai sebagai amalan salih, insya-Allah. Para hadirin mati sekalian, kira-kira 4 jam 4 minit kita akan melangkah ataupun kita akan menyambut sambutan memperingati hari kemerdekaan negara kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terus kekalkan keamanan kepada kita untuk mudah kita nak menjadi hamba-hamba yang mensyukuri dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, khususnya nikmat kemerdekaan yang ada dalam negara kita. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak meneruskan bacaan kitab hadis kursi, analisa dan komentar ni yang ditulis oleh Syed Ahmad Samit sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama. Pada 5 bulan yang lalu saya dah berhenti pada hadis yang ke-26. Hari ini saya baca hadis yang ke-27. Dan hadis ini panjang tuan-tuan. Ke-5 bulan ni tuan-tuan dah hafal hadis ni semua dah jadi mufassal belaka dah. Hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib yang dikumpulkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Kabair. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishdat ghadabi ala ma zalama man la yajidu lahu nasira ghairi." Rawahu Tabrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sangat murka kepada orang yang menzalimi terhadap seseorang yang tidak punya pembela selain daripada aku. Jadi kata pengarang kitab ini, kezaliman atau penganiayaan adalah kelakuan dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Jika dibenci oleh sekalian makhluk, juga dibenci oleh sekalian makhluk yang berperasaan. Allah melarang manusia daripada menzalimi antara sesama manusia, malah melarang manusia menganiaya binatang. Orang yang zalim, yang suka menganiaya makhluk, diancam oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai balasan yang berat di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, kita ni umat akhir zaman. Mana dia umat yang terakhir, umat paling bongsu. Bila umat paling bongsu ni, Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada kita. Kita boleh melihat kesan-kesan orang yang zalim, peninggalan-peninggalan orang yang dilaknat, yang dibinasakan oleh Allah dengan sebab apa? Dengan sebab kezaliman mereka. Sampai hari ini masih ada lagi tentang bagaimana tempat-tempat seperti Allah Ta'ala sebutkan, siru fi ardi, berjalanlah kamu di atas muka bumi, fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin. Tengoklah kesan-kesan orang yang mendusta, orang yang menzalimkan agama Allah. Jadi kita akhir zaman ni masih boleh, Allah Ta'ala masih kekalkan walaupun dah beribu tahun, cerita tentang umat Nabi Nuh alaihi salam. Sampai hari ini Nabi Nuh kita tahu kan berasal daripada negeri Syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala suruh hijrah. Sebelum tu Allah wahyukan supaya bina bahtera dulu. Dan akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berlayar bersama dengan orang beriman
dengan kapal dia, sehinggalah Nabi Nuh mendarat di satu bukit yang dipanggil dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala sebut wastawat 'alal judi. Terdampallah bahtera Nabi Nuh di bukit Judi. Sampai hari ini bukit Judi ada, tuan. Di mana bukit Judi ni? Bukan Genting Highland. Itu bukit orang main judi. Di Turki. Tuan yang berkesempatan pergi Turki, sampai hari ini ada lagi bukit judi tersebut. Jadi makna dia nak tunjuk pada kita Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh daripada kaum dia yang derhaka kepada Nabi Nuh. Sebab tu zaman Nabi Nuh ni, Nabi Nuh seorang, tak ada banyak Nabi. Bani Israel banyak Nabi. Nabi Adam dengan Nabi Idris, Nabi Allah Smith, banyaklah keturunan Nabi Adam. Tapi Nabi Allah Nuh alaihi salam, kaum dia ataupun dia seorang yang Nabi. Dan tempoh dia pula lama. Selalu kita ceritakan 950 tahun berdakwah. Datang pula kaum yang kita panggil kaum Ad. Kaum Ad yang menjadi umat Nabi Hud alaihi salam. Sampai hari ini tuan-tuan ada peninggalan kaum Ad yang menentang Nabi Hud alaihi salam. Kepakaran dia iaitulah dia boleh menembuk bukit-bukit sehingga jadikan mahligai. Buat mahligai, tuan. Bukan teres 2 tingkat, mahligai. Sampai hari ini ada di Petra, Jordan. Berapa ribu tahun Nabi Nuh ada. Nabi Isa nak sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Nabi SAW dah tinggalkan kita, kalau ikut perkiraan hijrah 1442. Kalau ikut start Nabi dilantik menjadi Rasul, tambah lagi 1442, tambah lagi 13 tahun. Kalau start Nabi SAW dilahir, tambah lagi 40 tahun. Kau apa dekat-dekat 1500 tahun Nabi dah tinggalkan kita. Tapi kesan dia masih ada lagi di Petra tersebut. 600 tahun Nabi Hud berdakwah kepada kaum dia. Itu juga dengan Nabi Saleh alaihi salam berdepan dengan kaum Samud. Mana kita umat akhir zaman ni Allah Ta'ala kekalkan, kita boleh tengok. Kalau kita pergi ke Mekah di Mada'is Saleh yang ada di mana 300 km ataupun 280 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Sama juga kaum Samud ni tuan-tuan. Dia kelebihan dia kalau kaum Ad tadi dia boleh buat mahligai di celah-celah bukit. Kaum Samud dia ada 2 mahligai, satu di celah-celah bukit, satu di tanah lapang. Musim sejuk duduk di Madinah, kita tahu kan sejuk. Musim sejuk duduk celah-celah bukit, musim panas duduk tanah lapang. Dan umur dia Allah Ta'ala bagi mencecah hingga 900 tahun. Kalau kita baca dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, kaum Samud ni dia punya umur dia panjang sehingga kan rumah yang dibuat di tanah lapang tu dah reban dah. Rumah dah runtuh dah. Kaum Samud masih hidup lagi. Waktu guru saya kata punya lihat puak-puak munafik dan lampuh. Tuan-tuan, Allah nak tunjukkan. Tapi kalau kita pergi ke Madinah, Mada'is Saleh sampai hari ini ada dia punya mahligai dia, kaum Samud. Sampailah pula pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kan Babylon, negeri Babylon, selatan Iraq. Nabi Ibrahim dia bangsa Ur, nama bangsa tu. Bangsa Ur ni dia lebih kurang keturunan orang Eropah saja. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dihalau. Sebab tu sampai hari ini Nabi sebutkan Iraq tu negeri yang disebut Darul Fitan, negeri yang kena fitnah sampai kiamat. Sebab apa? Kezaliman kepada para Nabi. Nabi Yunus alaihi salam duduk di satu negeri di Iraq juga, nama dia Ninawai di Iraq. Banyak kesan-kesan di Iraq ni kena fitnah. Begitulah juga dengan cucu Nabi SAW Hussein, dibunuh di Karbala di Iraq. Sayyidina Ali sendiri pun dibunuh di Kufah. Sayyidina Ali dibunuh di Kufah.
Cuma sampai hari ni ialah yang siapa yang terlibat membunuh Sayyidina Ali ni kan? Bapa Khawarij lah, Abdullah bin Muljam. Cuma ialah Khawarij ni tak puas hati dengan Sayyidina Ali. Khawarij tu mana dia, kalau kita belajarkan golongan sesat ni, dia tak puas hati dengan Syiah, dia tak puas hati dengan Sunni. Maka dia buka satu aliran baru, mazhab baru, nama dia Khawarij. Tak puas hati. Macam orang hari ni lah, tak puas hati dengan parti ni, buat parti ni. Macam tu lah. Tak apalah, tak tahu lah apa dia nak juang, tak juang, Wallahualam. Macam tu lah cerita dia. Jadi Khawarij, golongan Khawarij ni yang terlibat membunuh Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali dibunuh di mana? Di Kufah, di Iraq. Sehinggalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada malam tersebut dia dimati tu, wafat tu, diuruskan oleh anak dia Hasan dan Husain dan juga seorang pembantu dia, dan tanpa diketahui oleh orang ramai. Dan malam tu jugalah bawa disemadikan. Tiba-tiba sampai di tengah jalan tak tahu di mana kuda tu dah bawa mayat Sayyidina Ali ni, tak tahu arah ke mana. Dan sampai hari ni makam Sayyidina Ali tidak diketahui. Makam Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan kita tahu, dan di Madinah Sayyidina Ali tak tahu. Para pekaji menyebut, pasal apa orang tak tahu makam Sayyidina Ali tu kan? Kalaulah orang tahu makam Sayyidina Ali di mana, nescaya golongan Khawarij korek balik cincang-cincang mayat Sayyidina Ali. Sebab sakit hati dengan Sayyidina Ali. Kalaulah makam Sayyidina Ali masih ada sampai hari ini, nescaya golongan Syiah akan memuja-muja makam Sayyidina Ali. Wallahualam di mana? Di mana tempat berlaku? Di Iraq. Fitnah, kena fitnah. Sampai hari ini masih ada kesan lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam sama jugalah dia daripada negeri Babylon, Iraq, kemudian pindah ke Palestin. Dan sebelum di Palestin, mana dia di Iran, di Iraq, dan pada ketika itu dia dibakar. Di Babylon dia dibakar. Sampai hari ini kesan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar itu masih ada, tapi air dia jernih cantik lah. Jadi kaum yang tempat dibinasakan, Allah Ta'ala jadikan air jernih, tempat Nabi kan jernih. Sama juga dengan Ainul Jalud, peperangan di antara tentera Jalut dan Talut. Ingat cerita Jalut Talut kan? Nabi Daud alaihissalam berjaya membunuh Jalut kan, sehingga kan tempat kawasan tersebut dipanggil Ainul Jalud, tempat yang sangat cantik air dia. Tempat Nabi Daud alaihissalam, cantik betul air dia, jernih. Dia punya rasa air itu subhanallah. Masa saya pergi, saya bawa bapak saya pergi Palestin. Bapak saya rasa, dia kata, ni air apa ni jam? Bapak saya panggil nama Nizam, panggil jam. Dia macam membutih kiwak nasi sikit. Air apa ni kata? Ini tempat bagaimana Nabi Daud bunuh Jalut bah. Oh, bunuh Jalut. Oh, peperangan Jalut dan Talut. Ni dia kata. Tempat ni mencernih sungguh air itu. Dan Ainul Jalud nama tempat tersebut. Tempat cantik, lebih kurang 250 km daripada Baitul Maqdis. Baik, jadi itulah mana kesan-kesan tu masih ada. Sebab tu kata kita umat akhir zaman ni untung boleh tengok tu. Sampailah juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam daripada Palestin hijrah ke mana? Mesir. Bukan hijrah sebenarnya, adik-beradik dia campak dalam telaga kan, sehingga pada daripada Mesir bawa dia ke Mesir. Panjanglah cerita dalam surah Yusuf tu, cerita Nabi Yusuf kan. Cerita Nabi Yusuf ni makna dia cerita yang paling dramatik. 110 ayat tu cerita yang cukup dramatik. Dan Allah Ta'ala cerita Nabi Yusuf satu je, satu surah tu, semua cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang ending dia happy ending. Kalau kita cerita Nabi-Nabi lain, semua ending dia kebinasaan, tapi Nabi Yusuf ending dia happy ending. Dia bertemu dengan bapa dia dan mak tiri dia dan adik-beradik dia. Panjang cerita dan dia masa kita baca nanti. Dan itulah juga dengan Nabi Allah, Nabi Yusuf ada penjara Nabi Yusuf. Siapa yang belajar di Mesir dia tahulah
penjara Nabi Yusuf di Mesir. Nabi Musa lagi banyak tuan-tuan. Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, berdepan dengan Qarun, dua di makhluk ni. Fir'aun sampai hari ni tuan-tuan, tempat dia ditenggelamkan tu masih lagi ada. Nama lautan tu, nama dia Lautan Khulzum. Orang Sungai Buloh panggil Laut Merah. Arab panggil Laut Khulzum, tempat dibinasakan Fir'aun. Fir'aun dengan Qarun, Fir'aun dulu binasa. Dan Allah Ta'ala timbulkan balik selepas sebulan. Ada dua mengatakan lepas 3 bulan timbul balik mayat. Kawan dia, daripada rakyat diambil, kemudian disimpan di satu lokasi di piramid dan di Awit sampai hari ini mayat Ramsis III. Ramsis tu makna dia yang menentang Nabi Musa. Ramsis III tu. Dia punya jawatan dia Fir'aun lah. Fir'aun ni dia macam kita lah, Sultan. Sultan ni dia tak nama dia lain, agung nama lain. Tapi jawatan tu Fir'aun tu makna dia punya maharaja. Siapa dia? Ramsis III terlibat dalam membunuh, terlibat dalam menentang Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala tinggalkan kesan yang masih ada lagi dengan terdiri megahnya piramid. Dan ada lagi mayat Fir'aun. Selalu saya cerita mayat Fir'aun ni tuan-tuan, nak tengok boleh tengok. Dia bukan duduk dalam cermin, boleh pegang. Macam mana pegang air mineral ni, boleh pegang mayat Fir'aun ni. Cuma nak masuk dalam bilik tu kena bayar $50, lebih kurang RM200. Tuan-tuan ambil telefon selfie dengan mayat Fir'aun. Selfie ni $50. Tak pasal-pasal dia nak bayar ke Fir'aun. Nak cerita tentang bagaimana masih lagi ada peninggalan dia. Begitulah juga dengan batu-batu yang dibuat oleh Fir'aun, masih ada lagi. Ini kesan orang yang zalim ni. Ini cerita Allah Ta'ala cerita, jangan menzalimi manusia ni. Sama manusia. Batu yang paling ringan 2,5 tan. Ada dalam museum tu, Museum Kairah nama dia. Museum Kairo. Batu yang paling berat di bahagian bawah berat dia 5 tan. Macam mana dia boleh angkat entah? Zaman tu bukan ada kren Tadano. Kata ke? Bukan ada kren-kren ni. Itu kehebatan dia. Tapi Allah tunjukkan bagaimana sampai hari ini Allah Ta'ala masih tinggalkan kesan kepada orang yang mendusta ataupun menzalimi agama Allah dan para Nabi. Dan itulah juga dengan Nabi Allah, tempat Nabi Allah Zakaria contoh dia digergaji. Ada dekat bawah Masjid Aqsa kan, digergaji. Tempat Nabi Yahya dicincang-cincang. Cincang Nabi Yahya ni kena cincang kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah bila sebelum PKP itu saya sempatlah sekali sempat trip saya yang keempat pergi ke Palestin. Kali ketiga itu saya pergi Palestin, Imam Masjid Aqsa. Imam Masjid Aqsa Syekh Yusuf nama dia. Allah, saya Yusuf ni tuan nak jumpa dia cukup senang. Tanya dia, kamu orang Malaysia ni baguslah kata. Syekh Yusuf. Dia tak macam Imam Masjid Haram. Imam Masjid Haram ni dia kawal lebih kan. Saya Yusuf lepas saya maghrib dia duduk sampai siapa nak tasmih ke dia main datang tasmih. Ada orang tasmih, ada orang tidak. Tapi banyak tak tasmih lah. Yang tasmih pun orang luar ya. Senang mudah nak jumpa dia. Saya rasa nak jumpa Imam Masjid Bandar Baru payah tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi akhirnya kata kamu bila saya buat program lah, bila saya masuk dalam Masjid Aqsa, saya buat program buat kuliah maghrib. Dia kalau maghrib tak macam Masjid Haram. Masjid Haram kita kalau kita buat dia halau. Dekat Masjid Aqsa kita buat program maghrib, buat tahlil, buat macam-macam lah, buat zikir, buat qiyamul lail. Silakan kita. Jadi sebab 40 orang. Jadi masa tu dia kata bagus lah, dia kata kamu orang Malaysia ni kata. Memang bagus orang Malaysia kata. Saya kata mam kau jangan bodek aku banyak mam kata. Mentang-mentang aku buat duit banyak ni kata. Betul tuan masa pergi Palestin tu yang trip ketiga saya bawa $8,000. Tapi jumpa imam ni lah yang tolong agih-agihkan dekat asrama anak yatim kepada budak-budak yang pak dia mati dalam menentang Yahudi ni. Banyaklah kita bagi ke dia. Dan bukan sebab tu dia kata, sebab dia kata
Kamu ni bila berceramah, dia kata, aku tengok orang kamu ni dengar Tuhan. Mana kamu ni bukannya tinggi sangat, bukan tahap syekh pun, bukan doktor, dia kata. Ustaz biasa ya, ustaz kampung ya. Kata bahasa kita, ustaz cak ayam ya. Tapi dia kata, orang boleh dengar. Bangsa Arab ni bukan ustaz, bukan syekh, Nabi. Nabi berceramah, Nabi ajak dia, Nabi pun dicincang. Ganas tak ganas dia bangsa Arab, dia kata. Allahu Akbar kan. Nak cerita itulah, kita tengok, kalau kita tengok bagaimana Nabi Zakaria tu dicincang-cincang. Cuma tangan dia sempat dibuat lari oleh gulungan orang Mesir, nama dia Koptik nama dia. Sempat buat pelari tangan dia, tangan belah kiri kita. Buat pelari, kemudian disimpan. Masa naik Khalifah Osmaniyah, diserahkan balik pada Khalifah. Kami ada simpan tangan Nabi Allah Yahya, dan tangan tu jari manis ni terputus macam tu. Dan diletakkan dalam bekas kaca, kemudian dibubur dekat macam kotak kan, macam kotak ni. Depan ni dia buat lubang tu, tangan tu dia boleh pegang. Sampai hari ni ada di Museum Topkapi ni Istanbul. Sampai hari ni ada tangan Nabi Yahya. Itulah kesan-kesan, maknanya dia kesan-kesan Nabi kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kalau tepi Jordan, Nabi Lut alaihi salam, sampai hari ni ada laut mati. Laut mati itu tuan-tuan, dia ditenggelamkan daripada dasar lasar laut, daripada dasar laut ni, paras dasar laut ni tenggelam ni 780 meter daripada paras dasar laut. Bukan paras bumi tak, paras dasar laut 780 meter. Kalau kita tengok daripada Bandaraya Aman tu, dia tengok kawasan tu turun ke bawah tu tuan. Surut macam Genting Highland lebih kurang, turun bukit, subhanallah. Kalau kita baca dalam kita tafsir, bagaimana malaikat ni yang Allah Ta'ala perintahkan untuk terbalikkan bumi Sadum nama dia kan. Sadum ni daripada perkataan sodomi kan, orang yang melakukan perbuatan liwat. Dia terbalik. Kalau yang kita faham terbalik macam ni kan, terbalik macam ni kan. Kaum Nabi Lut ni diterbalikkan macam mana? Bumi tu malaikat angkat dulu kan. Malaikat angkat, kemudian dia hampah macam tu. Dia angkat dulu macam tu, sup dia hampah, disambut dan hampah. Tuan-tuan biasa tengok tak STL, sepak takraw league? Tak tengok? Kau tuan-tuan ni hafaz Quran yang semua berlaku ni kan? Sepak takraw kan yang tukang angkat apa nama dia? Pidil angkat. Lepas tu dia punya killer tu kan dia hampat sekali tu. Makna dia angkat, sup, terbenam 780 meter daripada paras dasar laut. Tu sampai hari ni laut mati. Ada mana dia, itulah kita ni umat akhir zaman ni, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang yang zalim kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar tuan-tuan kan. Sebab itulah kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini alhamdulillah nak belajar sikit agama, nak kuatkan iman kita, akidah kita, nak sampai kepada keyakinan kita. Sebab benda-benda yakin itu tuan, ialah macam orang nak kita dakwa orang bukan Islam untuk masuk Islam kan, kita dakwah kan. Kalau dia tak terima tuan-tuan, kita tak boleh paksa dia, sebab dia benda ni yakin. Tentu mengamalkan Islam ni, alhamdulillah kita yakin. Sebab itulah alhamdulillah dengan Islam yang ada ni tuan-tuan, kenal suara ikhwan. Dengan Islam yang ada, yang kita anuti hari nikmat Islam ni, kita jadi orang yang tahu syurga neraka, pahala dosa, syurga neraka dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita rata-rata semua ulama-ulama, dia akan menceritakan bila sebut nikmat yang paling besar, iman Islam yang paling besar. Betul nikmat ada rumah besar tak? Nikmat ada anak, alhamdulillah. Ada orang tak ada anak. Nikmat ada tanah, ramai yang ada tanah. Ada orang kata tak ada tanah. Ada betul nikmat. Nikmat orang ada kereta, nikmat orang ada motor besar, itu pun nikmat. Itu
ada seorang sahabat dia motor 3 biji, dia ada 3 biji motor besar, satu motor harga dia 138,000 BMW. Saya kata boleh beli 4 buah kereta Myvi. Ustaz nikmat ustaz. Bila naik motor tu dia kata nikmat. Ni motor yang tinggi tu dia kata di mana apa GSX lah apa nama dia kata. Yang tu untuk long distance tak lah. Mana pergi mana? Nak pergi Karabi ke, nak pergi Hanyai ke, nak pergi ke Chiang Mai ke ini. Tu kalau pergi Genting ke motor apa? Itu superbike Ustaz. Superbike pula. Bila bawa macam rasa nikmat. Rasa nikmat tu memang kita akui nikmat. Tapi nikmat yang paling besar nikmat iman dan Islam lah. Dan nikmat-nikmat yang ada di dunia ni Allah Ta'ala bagi pada manusia ni semua tak sama. Semua nikmat ni Allah Ta'ala bagi tak sama tu berlaku. Tak payah dekat luar tak. Dalam surau ni pun semua tak sama dapat nikmat. Ni dalam surau ni semua tak sama dapat nikmat. Ada orang dapat nikmat duduk bawah kipas angin. Tapi lah surau ni pun tak buka kipas angin. Ada orang duduk bawah kipas angin, bawah aircon lagi. Itu nikmat tak sama. Ada orang tak dapat bawah aircon. Ada orang duduk bawah aircon, dapat kipas angin, boleh bersandar pula. Tak ramai orang boleh sandar. Haji tak boleh sandar. Haji tak boleh sandar kan. Ramai orang dapat nikmat bersandar. Ada orang boleh dapat aircon, dapat kipas, boleh bersandar, siap leno pula bentar. Itu lagi nikmat. Itu aku menyampah aku tengok. Allahu Akbar kan. Ini di antara nikmat ya Allah Subhanahu. Tapi nikmat iman dan nikmat Islam ni subhanallah kan. Sebab itulah bila sebut Islam ni, kita sebutlah Islam tang mana pula benda tu jadi mulia. Ceritalah Islam kat mana pun, benda tu automatik jadi mulia. Baik tempat, baik nama, baik anutan dia, benda dia mulia. Tempat cuba kita tengok. Bagaimana tempat yang antara tempat yang mulia mana? Tuan-tuan, di Mekah Madinah kita tahulah tempat yang memang semua orang bercita-cita nak pergi Mekah dan Madinah. Mana ada orang Sungai Buloh tak ada cita-cita nak pergi Mekah dan Madinah? Semua ada cita-cita, tempat mulia. Kemudian bila berlaku pembukaan kota-kota penjajahan buka kota-kota yang dibuka oleh umat Islam, antaranya kota yang dibuka oleh umat Islam iaitulah kota Andalus kan, di Cordoba tu. Allahu Akbar. Siapa yang biasa pergi ke Andalus, Spanyol, Spain, tahu Andalus, Andalusia lah kita pergi kan. Ni bukan package umrah. Itu ada juga Andalusia juga kan. Ni tak, ni ada ejen di sini ke? Marah saya ke belakang. Di Andalus tu dibuka oleh Tariq bin Ziyad. Ingat ke cerita dia? Tariq bin Ziyad ni dia bukan sahabat. Ulama' kata dia bukan sahabat sebab dia memang dia hidup zaman Nabi, cuma dia beriman dengan Nabi dalam keadaan dia tak sempat nak jumpa Nabi. Jadi dia panggil dia ni dia panggil tabi'in. Tariq bin Ziyad buka kota Andalus dan Islam menguasai Andalus ni berapa lama tu? 900 tahun. Kota Andalus tu bawah pemerintah Islam 900 tahun. Allahu Akbar. Akhirnya runtuh. Bila runtuh tuan, dari Andalus orang tak tahu pun. Kerajaan Amerika sekarang ni kuasai dunia berapa tahun dah? Ya? Jadi tengok. Sampai 300 tahun. Tuan-tuan ni langsung tak tahu hal-hal apa kan. Ini makna dia kerajaan Amerika tak sampai 300 tahun. Ni 900 tahun. Sama lah juga dengan Turki kan, Istanbul tu. Dia cerita tentang bagaimana kerajaan Osmaniyah memerintah dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kan? Dia akhir dibuka oleh Saladin Al-Ayyubi. Sebelum tu Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zinki, kemudian dia gugur syahid, kemudian naik pula Saladin Al-Ayyubi, sehinggalah jatuh kerajaan Osmaniyah pada tahun 1946. Makna dia cerita Istanbul tu tuan-tuan, makna kerajaan Osmaniyah tu cukup hebat. Jatuh 1946. Sekarang ni dah mula naik dah. Recep Tayyip Erdogan dah mula naik balik dah. Makna nak muliakan balik. Makna tempat tu mulia tuan-tuan.
Hebat pemerintahan Islam pada ketika itu. Itu dalam international lah. Kita ambil dalam negara kita sudahlah, tak payah jauh lah tuan-tuan. Melaka. Biasa dengar Melaka. Melaka ni, ada orang Melaka sini? Tak ada? Ke semua orang Paguh ya? Ni seorang Melaka? Oh, ada Melaka. Melaka tu asal dia bukannya negeri. Melaka tu asal dia empire. Aceh dah duduk bawah Melaka. Riau, saya ada program dengan Ustaz Abdul Somad di Aceh itu. Dia kata, entah untung Syekh, dulu anak ni duduk bawah Melaka. Orang kata Riau tu duduk bawah Melaka, Johor duduk bawah Melaka, Pahang duduk bawah Melaka. Melaka asal dia empire. Dia nak musuh-musuh Islam ni, dia tak boleh tengok. Sebab apa? Melaka masa tu dia punya di bawah kerajaan Osmaniyah. Di bawah kerajaan Osmaniyah, jadi pada ketika itu dah ada dah konum jenayah syariah di Melaka. Jadi Portugis kita tahu kan bagaimana golongan-golongan Barat ni melalui perjanjian Seks Biko, kita baca kan, Seks Biko. Dia mula panggil Lausanne. Lausanne ni mana dia tidak benarkan ada Lausanne tu bandar di Zurich, di Switzerland. Tak benarkan bila jatuh kerajaan Osmaniyah, tak benarkan mana negara mengamalkan sistem Islam. Kemudian datang pula dia kata kita boleh sekat umat Islam daripada mendirikan, tapi kita tak boleh sekat umat Islam mengamalkan Islam, mengamalkan Al-Quran sambil dia pegang Al-Quran. As long as the Muslim all this book, we won't be able to defeat them. Katalah lebih kurang macam itulah. Betul kaum putih ni. Hantam sajalah, hantam. Ceritakan tentang bagaimana dia kata. Jadi dibuat satu perjanjian lah. Perjanjian nama dia Seks Biko. Seks diplomat British, Biko diplomat daripada Perancis. Membagikan negara-negara ni. Di belah-belah Arab ni tu dia bagi kepada Perancis, Itali, sekutu dia lah. Belah-belah Asia ni dibagi kepada Britain, dibagi kepada Portugis, dibagi kepada Belanda, dibagi kepada Spanyol, sampai tempat negara kita. Tempat kita ni dijajah oleh British. Kalau di Indonesia, Belanda. Kalau di Filipina tu asal dia negara Islam. Amanah billah. Manila tu amanah billah. Manila amanah billah. Habis masuk Sepanyol, bunuh semua umat Islam. Akhirnya bahagian dia lari ke selatan Filipina, di Mindanao dia panggil. Akhirnya masuk Sepanyol. Sebab tu kalau kita tengok orang Filipin, muka-muka orang macam Sungai Buloh, tapi nama Sepanyol. Alonso, Fernando, apa lagi nama dia? Kalau perempuan nama dia Rosalinda. Saya tengok Rosalinda, filem Rosalinda tu. Dah habis kan filem 162 siri. Dan berakhir dengan Rosalinda kahwin dengan Fernando Rossi. Tuan tak ingat? Sudahlah, jangan warak sangat. Ceritakan tentang mana masuk Spanyol ni semua. Jatuh kerajaan, apa ni, diceritakan tentang bagaimana. Itu perjanjian Seks Biko. Jadi mana dia bila masuk saja di Melaka, masa tu Portugis. Siapa yang mula-mula datang ke Melaka? Orang Melaka. Tak tahu. Orang Portugis mula-mula datang ke Melaka, siapa nama dia? Lopes de Esquerra. Lopes de Esquerra tu mubalik Kristian. Masa tu dia tengok bagaimana Melaka dia dah naik dah sistem kanun jenayah syariah, dia balik, dia buat aduan, akhirnya barulah datang Alfonso de Albuquerque, Menteri Pertahanan, dia serang Melaka. Jatuh kerajaan Melaka, Sultan Mahmud terpaksa berundur dan akhirnya meninggal dunia di Johor. Sampai hari ini makam Sultan Mahmud ada di Kota Tinggi. Nama dia Sultan Mahmud Mangkat di Johor. Ini kita bersejarah. Mana cerita dia? Islam ni cerita tentang mana pun dia benda terjadi, jadi mulia. Apatah lagi orang yang boleh mengamalkan Islam. Nampak cantik Islam. Lisanul hal ahsah min lisanil maqal. Laku perbuatan lebih senang dipahami daripada perkataan. Kadang-kadang perkataan ni payah tapi bila dibuat tu dia rasa kemanisan iman tu, kemanisan Islam tu. Ini diamalkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar kan. Umar Al-Khattab, zaman Umar Al-Khattab ni pada ketika itu bagaimana rakyat dia kaya raya. Umar tuan-tuan baju macam baju bumi. Umar dia punya semua, dia punya gubernur dia ambil tahu semua.
Aku takut menyalahgunakan kuasa. Satu hari Omar pergi melawat. Gubernur baru 3 bulan dilantik di Basrah. Jadi Omar pergi nak tengok, nak check up betul tak dia punya gubernur ni buat kerja. Sebelum Omar jumpa gubernur ni, Omar jumpa dia punya, ni ceritakan manisan Islam. Dia jumpa rakyat dia dulu. Rakyat dia di Basrah macam mana? YB macam mana? Oh bagus, dia kata gubernur ni memang bagus, memang dia prihatin jaga rakyat betul-betul. Kata, memanglah sebab dia bagus lah aku hantar sini. Kalau tak bagus aku tak hantar dia. Tanya ramai-ramai, ada tak kelemahan yang ada kepada rakyat kamu, kepada gubernur ni? Tak ada, Omar. Takkan tak ada langsung, kata Omar. Adalah, dia kata, tapi itu benda kecil lah, small matter, dia kata. Dan apa dia? Gubernur ni 3 benda dia buat benda ni yang kami rasa macam tertanya-tanya. 3 benda apa dia? Dia tak benarkan kami jumpa dia sebulan 1 hari. 1 hari tu dia tak benarkan kami jumpa dia. Yang kedua, 1 minggu tu dia tak benarkan kami jumpa dia sehari. Yang ketiga, dia ni kejap-kejap pensan, kejap-kejap pensan. Ke tengah-tengah sembahyang pensan. Bila dia tengok ke langit pensan. Omar jumpa gubernur. Rakyat bagi tahu, dia kata kamu tak benarkan jumpa dia sebulan 1 hari dalam sebulan. Sebulan tu sehari dia tak boleh jumpa. Kenapa? Dia kata, wahai Omar, sebelum aku jadi gubernur, aku tak menikah. Kamu suruh menikah. Bila menikah, alhamdulillah dapat anak. Bila dapat anak, dia kata ada isteri. Sebulan ni aku menghambakan diri pada rakyat cuma tidak sehari ya, untuk nak khidmat dengan isteri aku dan anak aku. Nak tolong basuh baju, nak tolong lipat baju, nak suruh iron baju, nak tolong sidai baju. Sebulan sehari takkan tak boleh. Macam tuan-tuan, sebulan sehari. Sebulan sekali ya, sidai baju takkan tak boleh. Kau bila berapa lama tak sidai baju dah ni? Habislah waktu pula, SOP habis kan? Sampai habis 10 minit eh? Okay. Itu satu dia kata. Oh, Omar Timur. Okay, yang kedua, pasal apa kamu tak izinkan rakyat jumpa kamu dalam 1 malam tu 1 hari? Itu tak dalam 1 bulan, dalam 1 minggu tu sehari. Pasal apa tak izinkan? Omar, masa aku tak jadi gubernur, aku ada masa berzikir, aku ada masa baca Quran, aku ada masa untuk nak sembahyang malam bersama dia. Sejak aku jadi gubernur ni langsung tak ada masa aku nak tumpukan kepada ibadat. Langsung tak ada masa aku nak tumpukan kepada baca Quran dan seumpama dia. Aku minta 1 malam ya untuk aku nak teruskan ibadat kepada Allah untuk diri aku. Takkan tak boleh. Omar terima. Yang ketiga, rakyat beritahu kamu ni kejap pensan. Pasal apa dia kata? Tengah-tengah sembahyang pensan. Yalah, dia kata tengah-tengah sembahyang ketika mana dia baca ayat yang kena kepada aku. Kena kepada aku, alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li zikrillah, contoh dia. Hei manusia, sampai bila hati kamu nak khusyuk ingat pada Allah? Terus pensan, tuan. Terus pensan. Kemudian jalan-jalan dia tengok kesusahan rakyat dia, Allah macam mana lah aku nak jawab depan Allah Taala, pensan. Tuan-tuan, ada ke YB pensan macam ni tengok rakyat macam ni? Ada ke? Mana ada? YB banyak pensan ni kalau SPRM datang jumpa dia. Itu ramai pensan. Ya Allah, bila kita nak ceritakan bagaimana Umar Al-Khattab buat semua gubernur-gubernur ni, bagaimana nak rasakan bagaimana kemanisan Islam tu untuk diamalkan. Sebab tu katakan lisanul hal ahsah min lisanil maqal. Laku perbuatan lebih senang, mudah dipahami daripada perkataan. Sebab tu Nabi sebelum Nabi SAW berhijrah, tuan-tuan payah nak ceramah ni dekat Mekah, orang tak mau terima. Tetapi bila Nabi utus 2 orang sahabat ke Madinah, 2 orang sahabat di tahun yang ke-12 kenabian. Siapa 2 orang sahabat yang Nabi utus terlebih dahulu? Riki Madinah terlebih dahulu. Itulah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Ummi Maktum. Itu yang pertama, tahun yang ke-12 kenabian. Tahun yang ke-13 kenabian, tahun yang ke-13 pada bulan Muharram lepas musim haji, pada ketika itulah Rasulullah utus 3 sahabat ni dulu untuk Riki Madinah. Selain daripada Abdullah bin Ummi Maktum dan juga Mus'ab bin Umair, 3 orang ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal bin Rabah, kemudian Ammar bin Yasir.
Dan kemudian barulah diikuti dengan Umar Al-Khattab bersama dengan sahabat-sahabat yang Zubair bin Awam, Talha bin Abidillah, dan ramai lagi lah sahabat-sahabat, 20 orang berhijrah ke Madinah. Ada seorang sahabat Nabi, masa tu dia kecil, umur dia 15 ke 16 tahun. Nama dia Barra bin Azib. Dia dah tengok orang dah masuk Mekah, ada orang Mekah masuk ke Madinah dalam peristiwa hijrah. Dia kata, sejak aku tengok yang pertama sekali Mus'ab bin Umair datang dan juga Abdullah bin Ummi Maktum datang, aku tak pernah tengok orang Madinah punya seronok dengan kehadiran dengan sahabat-sahabat daripada Muhajirin ni, daripada Mekah. Tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum ni orang mata buta, dan dia merupakan muazzin sebelum Bilal bin Rabah. Abdullah bin Ummi Maktum, jadi memang dia bijak dalam membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Nak cerita dalam peristiwa hijrah ni pun orang buta pun buat kerja, kan? Saya ingat dulu masa sekali ada seorang buta, tapi asal dia saya tak kenal dia buta. Nama dia Haji Marzuki. Sini ada Haji Marzuki? Tak ada. Sini nama Muhyiddin yang banyak ya. Haji Marzuki, dia ni Batu Tiga Shah Alam, kan? Dia panggil saya tu, kisah tu lama dah, tahun 2005 tak silap saya. Ustaz nak panggil Ustaz ceramah lah Ustaz. Tengoklah kalau ada kosongan boleh lah kata. Saya sekian. Tadi boleh lah Haji, dia kata. Okay. Ustaz tahu tak surau kami Ustaz? Tak tahu ni, dekat Batu Tiga Ustaz. Tak apa Ustaz, suri Batu Tiga lah. Nanti bila hari nak ceramah besok, saya beritahu. Masa saya on the way tu, dia telefon saya, Ustaz sampai mana dah? Saya sampai betul Batu Tiga. Surau Haji kat mana? Tak apa, saya guide Ustaz. Zaman tu tak ada Waze lagi, tuan-tuan. Waze ni WhatsApp pun tak ada lagi. Waze ni bermula tahun bila? WhatsApp tahun bila? Tuan-tuan langsung tak tahu semua. Ya Allah. Dia baru lagi tahun baru 2011 2012 kan. Masa tu Waze tak ada, kata dia, okey Ustaz lepas tu bayar tol tu Ustaz masuk kiri tu ada Ustaz jumpa simpang 4, dia kata kanan pergi ke Stadium Shah Alam, kiri pergi Kilang Gula, terus pergi ke Shah Alam balik dia. Kemudian terus jumpa traffic light, masuk kiri Ustaz tengok kanan ada Kilang Gula CSR, jalan lepas sikit, lepas tu ada pula dia punya stesen kereta api. Kemudian Ustaz tengok belah kanan atas bukit, tu surau kami, surau Husna Ustaz selama ni. Subhanallah, Allah kata, terima kasih banyaklah tuan-tuan. Tuan kata kau tak dengan Haji Marzuki tak sampai saya sini dah. Haji Marzuki mana? Saya lah Haji Marzuki Ustaz. Buta Ustaz. Tunjuk jalan. Ya Allah, betul lah. Dia ni keturunan Abdullah bin Ummi Maktum. Apalah, dulu dia panggil 11 kali pergi ceramah tempat dia. Dia panggil kelas subuh. Duduk depan ni. Di depan kelas subuh biasa lah, kelas subuh. Kat tengah kelas subuh, Haji Marzuki leno kan? Mana ada leno Ustaz? Tak leno Ustaz, buta. Subhanallah. Satu surau kayu nama dekat PJ. Macam tu juga. Dia surau haji tu dia buta Ustaz. Ya Allah, 5 kali terjelongkang. 5 kali terjelongkang. Haji kenapa? Terjelongkang. Nak pergi surau terjelongkang 5 kali. Kita kalau sekali terjelongkang, Allah tak izinkan aku pergi surau lagi. Banyak lemak kau. Tu kalau kita lah tuan-tuan, subhanallah, nak kerja kecilkan bagaimana kerja. Sebab apa? Nak elakkan manusia daripada melakukan perbuatan zalim ni. Subhanallah kan. Itu cerita tentang bagaimana kejap-kejap pingsan kita. Ada seorang sahabat di zaman di Umar Al-Khattab di Gabno di Basrah. Baik, kemudian itu akibat daripada orang melakukan perbuatan zalim. Terutama zalim kepada orang yang tidak punya pembela selain daripada aku. Tuan-tuan, kita tahu kan bagaimana Abu Lahab. Cerita paling popular Abu Lahab. Ketika Nabi SAW solat, dan dialah antara orang yang suruh siapa-siapa yang berani ambil pukul unta busuk tu letak atas kepala Muhammad. Tak kepala Muhammad. Dia dah Abu Lahab ni. Jadi akhirnya dia menghina kepada Nabi SAW. Nabi pergantungan ni lah. Nabi tak balas kejahatan dengan kebaikan. Dia akhirnya dia mati dalam keadaan apa dia? Tak ada orang pun nak tolong uruskan jenazah dia. Sampaikan Ummul Jamil, isteri dia kata, tolonglah uruskan jenazah Abu Lahab. Dulu Abu Lahab masa berkuasa dulu dia lah yang bagi kau projek.
Dialah yang luluskan tender semua, takkan tak boleh tolong. Semua orang sahabat lagi Abu Lahab. Sampai Ummu Jamil ni letak satu kayu, kemudian dia angkat. Orang di sebelah kata sungkit tu masuk dalam lubang, dicelah bersama dengan batu-batu. Hari ini Abu Lahab. Mana dia? Orang yang ialah Nabi SAW ni, dia tidak ada pembela, melainkan pembela dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, dan pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana dia takut tuan, bila orang bergantung pada Allah ni takut, bila dia angkat tangan tu Allah telah makbulkan doa dia. Dan dia cerita Urwah, kita ingat cerita Urwah ketika mana dia dakwa seorang sahabat mengambil tanah dia. Urwah ni mendakwa, ialah tanah 1 inci ambil dah. Kita bukan 1 inci ni, 10 kaki ambil. Subhanallah, bimbang juga. Ingat masa PKP tu, bila dah dibenarkan rentas negeri, saya kebetulan baliklah kampung. Kebetulan adalah tanah sikit, bahagian tukar nama saya. Tanah tu pun dah 30 tahun tak bertebang pokok dia. Saya pun pergi tebang. Tebang tengok-tengok, tengok kan ni tanah ni ikut batu sepadan ni sini. Pasal apa dia ambil ni? Banyak juga ambil kan? 11 kaki. Karena tu 2,5 ekar. 11 kaki. Kali 1 ekar ni panjang dia lebih kurang dalam 98.6 meter panjang dia. 11 kaki. Saya kata, ya tak boleh macam ni dia dah. Bukan kita nak apa, dia masalah dia kata biar ambil tanah orang ni. Orang yang mewariskan tanah tu dengan main tengok mak kita, pak kita dalam kubur tak mengelupur kan. Dia akhirnya tak apalah, saya panggil jurukur balik, ukur memang terlibat. Dia kata dia ambil kita. Subhanallah. Tapi tak apalah ustaz, saya nak beli tanah ustaz ni. Tak apalah, beli dah kata. Nak beli berapa kata? 2,5 ekar tanah. Ustaz nak beli. Dah 140,000. Mana boleh 140,000, mahalnya ustaz. Jual membuang kampus dah, kau nak berapa? Jual 5-60,000 sudahlah. Sekali kau backhand kau cuma dapat kata. Subhanallah. Tak pernah nak ceritakan itu tanah kan. Jadi nak gambarkan bagaimana Urwah tu kan, cerita Urwah tu didakwa seorang sahabat yang mana sahabat ni ambil tanah dia. Akhirnya pada ketika itu sahabat ni doa tu kan, siapa nama sahabat saya lupa saya dah. Dia doa dia kata, kalau betul lah dia apa yang didakwa, dia kata kalau tak betul ya Allah kata, kamu tunjukkanlah kepada Urwah. Akhirnya Urwah ni tuan-tuan dibutakan mata dia oleh Allah Ta'ala. Dia berjalan-jalan jatuh dalam salah satu daripada kebun, dalam lubang dalam tanah tersebut. Akhirnya mati tertimbus dalam tanah tersebut. Alhamdulillah. Ini kesan daripada orang yang zalim. Sama juga dengan Qarun tersebut kan. Qarun ni tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab tafsir, bagaimana pasal apa dia menentang Nabi Musa. 3 sebab dia menentang Nabi Musa, Qarun ni. Yang pertama, sebab dia ni Allah telah bagi 3 kelebihan pada dia. Yang pertama, dia ni orang yang memiliki harta yang banyak. Yang kedua, dia ni memiliki kecerdikan akal, cerdik lah. Dan yang ketiga, muka dia handsome. 3 ni ada pada Qarun. Yang pertama, dia ni orang yang kaya, memang kaya lah. Kaya dia sehingga kan anak kunci dia saja, semua selalu kita dengar cerita 7 ekor unta yang bawa. Anak kunci, belum cerita lagi harta anak kunci. Satu. Yang kedua, dia ada cerdik. Tuan-tuan, kalau ada harta tapi tak cerdik pun tak jadi juga. Kalau tuan-tuan adalah 10,000 contoh dia, agak-agak 10,000 ni berapa lama boleh tahan? Berapa lama boleh tahan? Kau 5 bulan tak ceramah ni, surah Ikhwan boleh bagi 10,000 kat saya. Sekali bagilah bonus. Berapa lama ceramah sini dah, tak boleh bagi 10,000 boleh? Kalau cerdik, katakanlah surah Ikhwan bagi 10,000 malam ni. Kau nak mampu ustaz, tak apalah, mampu lah. Agak-agak 10,000 dia berapa lama boleh tahan kan? Agak-agak berapa lama boleh tahan? Orang yang cerdik dia boleh tahan lama, dia nak generate duit tu. Tapi kalau orang tak apa cerdik, 10,000 ni dia buat apa tuan? Sejam ya. Jadi balik singgah dekat store, beli satu kursi nama dia Jintel. Tapi tak 10,000. Habis. Kan? Subhanallah kan? Tu. Cerdiknya Qarun ni sampaikan timah dengan besi dia boleh adun-adun jadi emas. Cerdik tak cerdik dia?
Qarun ni. Yang ketiga, muka dia handsome. Oh, dia handsome sungguh. Sampaikan Nabi Musa suruh keluar zakat, dia tak mau keluar zakat. Zakat daripada zaman itu, setiap 1000 dinar, 1 dinar. Setiap 100 ekor kambing, seekor kena keluar zakat. Itu zaman dulu lah. Minta suruh zakat. Bila keluar zakat, dia tak mau keluar. Dan akhirnya, dia marah Nabi Musa dan dia dakwa pula. Dia cari seorang pelacur, mengatakan Musa telah melakukan perbuatan zina dengan pelacur. Pelacur dia mengaku. Dia memfitnahlah Musa berzina. Jadi akhirnya pada ketika itulah bagaimana Nabi Musa bila tanya kepada pelacur ni, dia kata, sebelum tu dia tanya, wahai Musa, kalau seorang mencuri, apa hukuman kena? Dia akan dipotong tangan. Hukum mencuri ni ada lah kitab Taurat hukum dia. Potong tangan. Habis tu kalau kamu mencuri, aku kena potong juga. Kalau orang tu dalam keadaan berzina, macam mana? Kalau berzina, dikenakan hukuman sebatan sebanyak 100 kali sebatan. Kalau kamu kena hukum macam mana? Kalau kau berzina, aku pun kena hukuman. Ni orang ni dakwa, pelacur ni dakwa, kamu telah berzina dengan dia. Jadi Nabi Musa kata kepada pelacur ni, wallahi kalau kamu berbohong, aku akan doa kepada Allah. Nabi Musa tu kan doa ni mustajab, semua tahu. Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah. Kalau kamu berbohong, aku akan doa pada Allah supaya kamu dibinasakan sebagaimana Qarun binasa dalam lautan Khulzum. Semua takutlah kau. Yang masa dengan Qarun tu ada 40 orang, yang tinggal 2 orang ya bersama dengan Qarun. Dia tinggal 2 orang ni, pada ketika itulah Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allah kata apa? Mintalah apa yang kau nak. Ya Allah, tunjukkanlah pada Qarun. Berdasarkan apa yang kamu niat, tenggelamkan dia ya Allah. So, tenggelam. Dalam riwayat menyebut separat pusat. Kemudian Nabi Musa doa kali kedua, tenggelam sampai depan dada. Kali ketiga tenggelamkan. Dan sampai hari ini kata ulama-ulama, tuan-tuan, Qarun ni masih lagi dia tak sampai di bawah dasar tanah lagi ni. Dasar bumi lagi tak sampai. Setiap hari dia akan dihenjak ni setinggi manusia, setinggi kita lah, setinggi orang. Berapa tinggi manusia ni? 6 kaki ya. Lebih kurang 6 kaki. Tiap-tiap hari 6 kaki lagi sampai ke dasar bumi. Sampai bila? Sampai kiamat dia kata. Itu cerita tentang bagaimana perbuatan-perbuatan zalim. Itulah kalau ada masa tuan-tuan silakan pergi ke Mesir, satu tasik namanya tasik Fayum. Di situ tempat bagaimana Qarun ditenggelamkan dengan harta-harta dia sekali. Itu yang timbul di belakang rumah kita tu, harta Qarun tak pasal tenggelam di masjid, timbul dekat Sungai Buloh harta apa? Itu bukan harta Qarun, itu harta Haji Harun. Kan? Allahu Akbar. Itulah kisah bagaimana. Sebab itulah kisah-kisah mana kebanyakan yang Allah binasakan ni siapa dia? Orang yang mentang, khususnya para nabi, termasuk juga para ulama, para alim, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Jadi mudah-mudahan kita minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada sifat kezaliman, khususnya kepada orang-orang yang tidak ada pembela melainkan hanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat insya-Allah taala. Terima kasih kepada Allah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir ولا عدوان إلا على الظالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام من النبي محمد النبي ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته